Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim. Firman Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu kesusahan ataupun bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan demikian itu adalah mudah bagi Allah. Suratul Hadid ayat yang ke-22. Yang hormati sahabat saya, saudara Murtada, Syekh Ustaz Murtada, dan seluruh jawatan kuasa Surau Kerja Raya, ibu pejabat JKR Blok F ya, di bangunan Jabatan Kerja Raya ini. Seterusnya kepada seluruh kepimpinan ataupun warga-warga Jabatan Kerja Raya, bermula daripada ketua pengarah dan seterusnya kepada seluruh warga-warga kerja, staf, sama ada besar ataupun kecil pangkatnya, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita bertemu lagi setelah kita sekian lama berehat daripada kuliah di sinilah. Namun tuan-tuan tak berehat daripada kerja. Saya pun ada jugalah kuliah secara FB Live, secara maya. Namun keseronokan berkuliah ni secara maya ini agak kurang kurang terasa lah, orang kata lah. Melainkan kena bertemu mata, bersua muka, barulah ada interaksi di antara kita dan ada dia punya keseronokan, kelazatan kuliah tu. Dan memang begitulah ilmu ya. Ilmu mestilah kita bertentang mata ataupun beradab muka, ya, barulah dapat dia punya keberkatan tu, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dalam tempoh kita sekarang berada kepada beransur pulih. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan semoga Allah Ta'ala beransur-ansur supaya hilang pandemik COVID-19 ini, dan kita boleh bekerja dan berusaha sebagaimana sebelumnya, ya, insya-Allah. Adapun pada tengah hari ini saya sambung kitab kita yang kita baca, kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam bab
beriman kepada qada dan qadar. Ya. Dan ayat tadi menjelaskan kepada kita bahawa apa saja yang menimpa, yang Allah letakkan kesusahan, bencana Allah yang ditimpa ke muka bumi ini ataupun diri kita, semuanya memang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pengetahuan dalam kitab Allah, iaitulah Lauh Mahfuz. Ya, memang tertentu. Tidak ada suatu benda yang berlaku melainkan semua ditulis. Jadi sebab itulah bila kita beriman kepada qada qadar ini, kita menerima sesuatu ketetapan dengan penuh keredaan. Ya, dengan penuh lapang dada kata orang. Bukan kata benci, marah. Nak hilangkan benda itulah. Bila kita ada iman kepada qada qadar ni, sesuatu benda yang terlepas daripada kita pun kita tak rasa hampa sangat. Suatu benda yang kita dapat kebaikan macam mana, kebaikan ya, rezeki banyak melimpah ruah pun kita tak kembang hidung. Sebab apa? Allah tentukan kepada kita. Memanglah usaha, kita kena usaha, ya. Usaha tu ada pada kita, itu peringkat kita hamba. Namun yang menentukannya Allah. Walaupun kita usaha separuh mati sekalipun, kalau tanpa ketetapan Allah, keredaan Allah, kelulusan daripada Allah tak akan berlaku. Ya. Hari ini kita lihat bagaimana tajuk dia, qada dan qadar di dalam akidah Islam. Nombor 1 kita dah baca, nombor 2 pun kita dah baca, 3 dan 4, ya, 5 sampai 6 dan 7, ya, masuk nombor 7 nombor 1 kecil, alif bata ni, dia alif ABC lah. Dalam tajuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Ibnu Mas'ud, itu pun kita dah baca. Dalam hadis Imam Muslim, saya baca terjemahan takut lama sangat. Macam mana dia kata? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, iaitu Ummu Habibah, ya. Katanya Ummu Habibah, Ibnu Mas'ud kata Ummu Habibah berdoa, ya Allah, panjangkanlah pergaulanku dengan suamiku Rasulullah dan dengan bapaku Abu Sufyan. Ya, Ummu Habibah ni Ramlah binti Abi Sufyan. Ini Ummu Habibah, dia dua. Ummu Salamah, isteri kepada Abu Salamah. Dan Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan. Ramlah, nama betul dia Ramlah binti Abu Sufyan. Dia berdoa kepada Allah supaya dia ni panjang umur, panjang mana jodoh dia dengan Rasulullah, dan dengan bapa dia pun Abu Sufyan pun baik juga, dan juga dengan saudara dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau Ummu Habibah telah meminta kepada Allah sesuatu ajal tempoh yang sudah ditetapkan. Jadi kita bincang bab ketentuan Allah. Jadi berlaku kepada isteri Rasulullah sendiri. Ya, bila dia doa supaya panjang jodoh dia, panjang umur dia, panjang pergaulan dia dengan bapa dia dan saudara dia Abu Sufyan, Muawiyah. Sesungguhnya engkau telah meminta suatu benda, suatu ajal yang sudah ditetapkan, kata Ibn Mas'ud. Hari yang sudah dibilang, rezeki sudah dibahagi, sesuatu yang tidak segera datang sebelum sampai waktunya. Ya, suatu benda tak sampai waktu tak akan datang. Suatu benda yang tak akan tak sampai masa tumbuh, dia tak akan tumbuh. Dan tidak pula terlambat daripada waktunya. Ajal maut tak sampai, tak datang, tak terlepas, tak lambat, tak cepat. Kalau engkau minta kepada Allah supaya menjauhkan engkau daripada seksa neraka atau seksa kubur, permintaan engkau itu adalah lebih baik daripada lebih utama bagimu. Ya. Jadi kalau boleh dia minta benda yang menjauhkan diri dia daripada neraka, daripada azab kubur. Al-Imam Nawawi berkata hadis ini merupakan nas yang cukup jelas bahawa ajal dan rezeki itu sudah ditentukan dan sudah ditakdirkan Allah. Tidak ada berubah lagi dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam azali, dalam ilmunya, ilmu Allah. Itu poin yang pertama lah. Maknanya
Sesuatu kan dia ada dua, qada mubram, qada muallaq. Mubram yang tidak berubah, muallaq itu dia tergantung. Ya, ada kala kita akan bincang nanti mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan menghubungkan silaturahim, memanjangkan umur adalah bermaksud sebagaimana berikut. Dia kata apa? Umur seseorang itu sudah umur seseorang itu diberi berkat, yaitu sepanjang hayatnya mereka membuat perkara kebaikan dan tidak mensia-siakan umurnya. Ini yang dimaksudkan dipanjangkan umur. Ya, dalam keadaan dipanjangkan umur ini ada juga ulama yang menafsirkan. Dia kata apa? Orang yang panjangkan orang yang menghubungkan silaturahim, maka di antara kelebihannya ialah dipanjangkan umur. Ada juga yang menyatakan umur tu dia jadi panjang, iaitulah dia akan buat benda-benda baik, maka dia tidak akan sia-siakan umurnya. Dan inilah dimaksudkan dipanjang umur, maknanya pahalanya banyak macam orang panjang umur. Itu yang pertama. Itu ya. Yang kedua, dia kata perkara ini sesuai apa yang dinyatakan, yang nyata bagi malaikat, dan sesuai ditulis dalam Lauh Mahfuz. Misalnya, seorang itu ditakdirkan oleh Allah umurnya 60 tahun. Memang kita ni memang nak disebutkan hadis sebelum ini, kita berumur 120 hari dalam kandungan ibu kita. Memang Allah tentukan ajal, jodoh, rezeki. Ya, mana sekiranya memang ditulis di Lauh Mahfuz 60 tahun, ditakdirnya begitu. Tetapi kalau ia menghubungkan silaturahim, maka umurnya ditambah 40 tahun lagi. Mungkin ditambah 40 tahun lagi, ya, menjadi 100 tahun. Jadi apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz boleh berubah. Itu dia kata muallaq. Ada juga yang mubram ni mati. Kita ni mati tetap mati, tak boleh nak ubah, tak mati. Adapun mati itu boleh dilambat, boleh dicepat mengikut qada Allah yang boleh berubah. Ya, boleh berubah dengan kebajikan yang kita buat tadi. Betul. Ya, macam rezeki kita boleh bertambah dengan sedekah, dengan apa kan? Jadi apa yang tertulis pada Lauh Mahfuz boleh berubah jika Allah hendak mengubahnya. Itu. Dia ada dua kategori lah. Allah boleh mengubah takdirnya dalam kategori panjang pendek umur. Tetapi takdir yang ada dalam ilmu Allah tetap tidak berubah. Dalam ilmu Allah yang sebenarnya tak berubah. Allah tahu dah yang hakikinya begitu. Tapi maknanya yang dikatakan, yang tertulis di Lauh Mahfuz itu dia berubah dengan mungkin dengan amalan, dengan doa, dengan sedekah dan sebagainya. Dan yang dimaksudkan dengan panjang umur kalau menghubungkan silaturahim ialah namanya yang baik, lama disebut-sebut lagi sebagai seorang yang baik, sekalipun ia sudah lama meninggal dunia. Di dalam Syarah Muslim disebut oleh Imam Nawawi macam tu. Nawawi kata maksud dipanjangkan umur, ya, makna qada tak berubahlah, tetapi makna umurnya 60 lah, cuma orang itu dia akan bertambah-tambah kebajikan, bertambah-tambah kebaikan, pahala berganda-ganda macam orang yang panjang umur. Sekalipun kadang sampai tahap dia meninggal dunia, pahalanya terus menerus. Macam kita orang yang wakaf harta kan, orang wakaf harta kepada masjid, kepada pusat pengajian Islam, surau ini misalnya. Macam kita surau nak beli kapek, kita wakafkan kapek ke apa sajalah yang diguna pakai oleh orang. Maka kita mati, sepanjang mana orang gunakan tu, maka pahala berterusan dapat kepada kita walaupun kita dah tak buat apa dah. Kita dalam kubur dah. Maknanya itu juga yang dikategorikan oleh para ulama. Di antara Imam Nawawi menyebut itu maksud dipanjangkan umur, dibanyakkan pahala macam orang panjang umur. Itu. Jadi tak perlu kita orang kata pertikailah maknanya. Adapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu memang di sisi Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui.
Yang ke-8 dia kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan ketika ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki Ansar penduduk Mekah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni nusibu syabiban. Inni nusibu sabyan wa nuhibbul mal. Kaifa tara fil ghald?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa innakum taf'aluna dhalik, la 'alaikum an taf'alu fa innahu laysat tasammatun kataballahu an takhruja illa hiya kainah." Riwayat Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari disebut, "Wahai Rasulullah, kami mendapat tawanan di antaranya wanita dan kami memerlukan harta. Bagaimana pendapat Tuhan kalau dilakukan azal?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Apakah betul kamu berbuat begitu?" "Tidak, jangan kamu buat begitu, kerana semuanya berjiwa yang telah ditakdirkan akan ada, ia mesti ada." Nah, maknanya disebut di sini bagaimana tawanan, ya, tawanan itu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Kami dapat tawanan, ada juga wanita. Bagaimana kami sangat perlu kepada harta. Bagaimana kalau lakukan, ya, azal itu bersetubuh dengan wanita lah." Dan ketika maknanya kalau saya nak sebut azal tu, dia mana-mana dia berkaitan dengan hubungan suami isteri kan. Tu azal tu maknanya apa ni? Kita tidak menumpahkan kita punya sperma kita dalam rahim perempuan, itu mana azal. Tu minta maaf lah nak sebut dah. Di zaman itu ya, Nabi kata bagaimana kalau kami ada tawanan perang. Masa ni mungkinlah masa diharuskan lagi lah perkahwinan secara mut'ah masa tu dah. Dan tu masa, maka seolah-olah mereka ini tidak nak kepada anak lah, maknanya begitu. Nah, makna takut kepada dia kata hadis Rasulullah SAW ini menyatakan sahabat dalam sebuah peperangan menentang orang kafir beroleh harta rampasan perang. Nah, telah memperoleh harta rampasan orang tawanan. Antara tawanan itu wanita. Menurut peperangan, kita huraian ni senang. Ya, menurut hukum peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir, semua yang menang mendapat harta rampasan daripada ghanimah. Bukan sahaja harta mah perak, tetapi wanita-wanita juga menjadi tawanan. Bagi pihak yang menang. Jadi wanita itu menjadi halal, boleh dijadikan isteri, disetubuhi oleh orang yang menang. Boleh dijual, memang boleh dinikahilah. Maknanya begitulah. Dan boleh dihadiahkan. Tapi kalau wanita melahirkan anak dari persetubuhan tuannya itu, maka wanita tadi tidak boleh dijual lagi. Nah, itu hukum dia. Oleh itu sahabat-sahabat baginda yang menang dalam peperangan berhasrat untuk melakukan azan. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah mereka berbuat demikian? Ini hukum jugalah tuan-tuan. Nah, kalau kita bahas dia jadi hukum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak kehairanan, dia bertanya, "Apakah benar kamu nak melakukan sedemikian? Apakah kamu nak buat azal sebegitu?" Ya. Dia azal dengan inzal lain tuan-tuan. Inzal tu minta maaf. Inzal tu keluar. Azal ni dia apa ni? Dia melakukan hubungan suami isteri tetapi tidak mana macam sebut tadilah, mudahnya. Itulah macam saya sebut tadi. Ini cerita ni kita pun kekok nak hurai tuan-tuan. Tu. Ya. Jadi apakah benar kamu nak melakukan sedemikian? Sahabat tanya, bolehkah kami buat sedemikian azal tadi? Dalam keadaan kami mendapat tawanan perang terdiri pada wanita-wanita ni. Dan memang dalam hukumnya begitu. Ya. Tawanan perang boleh dikahwini, boleh bila halal lah. Ya, janganlah dikerjakan perbuatan sedemikian. Lalu baginda mengingat dan bersabda, janganlah kamu melakukan perbuatan sedemikian, kerana setiap anak yang telah ditakdirkan Allah akan lahir,
ia mesti akan lahir. Tu Nabi kata kepada sahabat. Jadi seolah sahabat-sahabat ni tak nak terima anak lah. Mudahnya begitulah. Kan kalau tawanan tu dikawini, kalau jadi hamba, dia boleh jadi hamba. Ya, kan halal perempuan dalam yang ditawan itu. Dikahwini dan sebagainya. Dan boleh dijadikan hamba, boleh dijual di pasar-pasar lah, 1,000, 2,000, boleh. Dijadikan juga, kan pernah berlaku zaman Nabi, tawanan perang ini yang pandai mengajar disuruh mengajar, lalu dibebaskan. Lalu kata baginda, kerana sikap itu telah kerana anak itu telah ditakdirkan Allah akan lahir, dia akan lahir. Kok mana-mana kamu usaha tak nak lahirkan dia akan lahir. Sekalipun dilakukan bermacam-macam usaha dan ikhtiar untuk menghalang kelahiran anak itu, takdir Allah mesti berlaku. Tidak ada sesiapa boleh menghalang takdir Allah itu. Itu maksud dia. Ya, Nabi kata kamu nak halang macam mana pun, kamu azal ke apa ke, kalau takdir kata Allah Ta'ala nak jadi, dia akan jadi ke mana-mana pun. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Yahya bin Ya'mar, ya, diriwayatkan dia kata adalah orang yang mula-mula berfatwa meniadakan qadar di Basrah ialah Ma'bad al-Juhani. Ya, ni golongan ya Qadariyah lah ni. Ya. Berkata Yahya bin Ya'mar, maka aku dan Humaid bin Abdurrahman pergi mengerjakan ibadat haji. Kami berkata bersama-sama kami, mudah-mudahan kita berjumpa di Mekah atau di Madinah. Salah seorang daripada sahabat Rasulullah, dan kita ditanyakan tentang masalah qadar, takdir. Ini cerita dia tentang takdir Allah Ta'ala lah ni. Maka kebetulan kami berjumpa dengan sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Ibnu Umar lah. Ya, ketika beliau hendak masuk ke masjid. Itu di masjid Mekah lah, nak buat haji dah. Abdullah bin Umar Al-Khattab, dia kata, maka kami mengapit beliau. Jumpa dengan Abdullah bin Umar Al-Khattab tadi, kami himpit dah ke kiri kanan dia duduk tengah. Seorang di kanan, seorang di kiri. Aku lihat ada tanda bahawa aku kata, ada tanda-tanda bahawa aku kata Yahya ini. Kata Yahya, aku menjadi juru cakap, kata ini cerita balik dalam kisah ini. Lalu aku berkata, wahai Abu Abdurrahman, ini gelaran kepada Abdullah bin Ibnu Umar, di negeri kami ada orang yang pandai membaca Quran dan mendalami ilmu pengetahuan mereka. Mereka menyatakan tidak ada takdir Allah. Ya, ada dalam kampung kami, kata dia, salah seorang ni, dia tanya Abdullah bin Umar, ada kampung kami orang mengajar, orang yang berilmu, dia kata tidak ada takdir Allah. Memang takdir Allah tak ada, maknanya kita yang mengusahakan sendiri. Nah, itu kata dia. Semua perkara berlaku itu tanpa takdir. Di zaman selepas daripada Nabi, zaman sahabat Nabi, Ibnu Umar ni sahabat Nabi lagi, kan? Mungkin lepas ni tabi'in lah ni, lepas pada ni tabi'in yang bertanya ni. Lalu dia kata, masa nak pergi masjid tadi, dia tanya, ada orang kampung kami mengajar ataupun berilmu berpegang dengan tak ada takdir Allah. Mana tak ada ketentuan Allah, kita yang menentukan kita punya sendiri. Ya, tidak ada ilmu Allah tentang sesuatu yang berlaku itu sebelumnya. Ni kok ada di zaman kita sedemikian lah. Kadang-kadang dia namakan dalam bentuk yang lain. Macam-macam kan, adanya macam-macam hari ni. Ya, yang kita pun tak kenal kadang-kadang dia punya nama. Dijenamakan benda-benda yang dah lama, tetapi dijenamakan baru. Ya, di antaranya liberalism ke, pluralism ke, dan macam-macam lagi yang kita tak tahu dia punya tujuan. Jadi bagi mereka ni, kata yang bertanya kepada Ibnu Umar, dia kata ada orang berilmu di kampung halaman kami kata sesuatu itu tanpa pengetahuan Allah. Allah tak tahu benda yang akan berlaku sebelum berlaku, Allah tak tahu.
Maka Abdullah ibnu Umar Al-Khattab berkata, kalau kami berjumpa dengan orang itu, katalah kepada mereka bahawa aku berlepas diri daripada mereka, dan mereka berlepas diri pada aku tak masuk dalam kumpulan mereka, mereka tak masuk dalam kumpulan aku, mana bukan di kalangan pengikut Nabi SAW lah, ya, itulah Abdullah ibnu Umar. Dan Abdullah ibnu Umar Al-Khattab bersumpah, kalaulah orang-orang itu membelanjakan bersedekah emas sebesar bukit Uhud, Allah tidak akan menerima daripadanya sehingga ia percaya kepada takdir Allah itu. Ya, masuk perbincangan kita, ya, kita kena percaya dengan qada qadar ataupun takdir Allah. Ya, kalau tak percaya dengan sesuatu, kita suatu berlaku musibah kepada kita, kita tak percaya dengan takdir Allah, maka kita tidak akan boleh menerima. Kadang-kadang putus asa rahmat Allah sampai tahap bunuh diri. Itu puncanya tak percaya kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ataupun marah bersangatan. Ya, tak boleh terima kenyataan. Itulah sebab tu tak boleh kita meratap. Bila orang mati tak boleh meratap. Nah, sebab meratap itu gambaran orang yang tidak boleh menerima ketentuan Allah. Kan? Dan dia pun Allah Ta'ala bagi tahu kita, kan, itu giliran dia mati, giliran kita akan sampai masa juga. Nah, buat apa kita sedih? Sedih tu biasa, tetapi janganlah sampai melompat, melolo, meraung sehingga hilang akal. Itu tidak disuruh oleh Allah. Maka sebab itu kita kena percaya kepada takdir Allah. Apa sahaja menimpa diri kita, bukan kita kata serah kepada takdir, tak. Ya, itu Jabariyah. Serah bulat-bulat, tak ada usaha langsung, serah. Itu dalam kategori Jabariyah. Ya, kalau gitu senanglah serah. Nganga je mulut. Kenyang ke tidak? Tak kenyang dah. Itu menyalahi sunnahnya begitu. Dalam mensyarahkan hadis ini, Imam Nawawi berkata, dan hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa Abdullah bin Umar Al-Khattab mengkafirkan kaum Qadariyah. Ya, mereka mengkafirkan kaum Qadariyah. Ya, Qadariyah ni tuan-tuan, dia percaya, dia tak percaya kepada takdir lah. Dia percaya kepada usaha dia. Nah, di antaranya dia pegang dengan hadis, dia pegang dengan ayat Quran. Dia kata, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Ta'ala tidak mengubah nasib kaum hingga mereka yang mengubahnya sendiri. Tak. Jadi dalam suratul Hadid ayat 22 tu, ada suratul Ra'd ayat yang ke berapa tu? Yang ke-11, ya. Sedangkan dalam ayat yang kita baca tadi, Al-Hadid 22 tadi, kita baca, ma asaba min musibatin fil ardi illa fi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kita baca dah tadi mula-mula tadi, kan. Tiada suatu bencana terjadi di bumi atau pada diri kamu melainkan perkara tersurat dalam kitab ini sejak azali lagi sebelum kami laksanakan kejadiannya, kata Allah. Sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah Ta'ala mudah je buat benda tu, bukan jadi susah. Kita duk fikir susah dah. Ya. Jadi gabungan dengan ayat tadilah yang membenarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Usaha ikhtiar kita kena buat. Ya, kita kena usaha, tetapi serba-serbi tergantung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Dan waktu kita diberi akal fikiran untuk kita berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Di depan kita tu mana baik, mana buruk, mana Islam, mana tidak, tuan-tuan. Kan, kita boleh pilih. Batulah, ya, boleh pilih mana baik, mana buruk. Maka disitulah pertimbangan akal dan juga iman dan ada dalam diri kita. Lalu kata dia, qadiyat menegaskan orang yang beriktikad seperti tersebut memang mereka itu kafir, yang tak percaya kepada takdir Allah.
yang tak boleh terima takdir Allah. Ya, bagi Allah tak ada takdir. Hidup kita tak ada takdir, kata dia. Kita sendiri menentukan. Nah, kata Qadhi Iyad ni berapa dah? Di kalangan ulama sahabat, ulama tabi'in, ya, beriktikad seperti mana tak ada takdir, orang itu adalah kafir. Dan telah ijma' ulama Islam di zaman salaf, mereka yang menyatakan Allah tidak mengetahui sebelum sesuatu yang ada ini berlaku dan terjadi juga adalah kafir. Ya, sebab dia sebut dalam kitab ni, sebab ada golongan yang beranggapan sedemikian. Mungkin bukan kita dan harap tak ada di dalam negara kita. Ni dia bawa cerita tadi, berlaku tu bukan jauh daripada Nabi, ratus tahun je. Ni kita ni 1000 tahun dah. Tapi kita dalam bentuk-bentuk yang lain. Dibuat dalam bentuk yang lain supaya kita sesat daripada ajaran agama Allah. Kenapakah mereka jadi kafir? Kerana mereka telah mengingkari ilmu Allah dan takdir Allah. Mereka jadi kafir sebab mereka itu tak percaya dengan ilmu Allah dan tak percaya dengan takdir Allah. Sedangkan beriman dengan qada dan qadar itu adalah rukun iman yang ke-6. Ya, kitab kita ni ada 3 tajuk lagi. Hakikat iman, perkara yang membatalkan iman. Ni kita bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita nak supaya mantap tuan-tuan akidah kita. Dalam suasana hari ini umat Islam diuji dengan benda-benda yang baru. Ya. Dan orang-orang musuh-musuh Islam sentiasa berasak-asak untuk khianat, untuk mengkhianati Islam. Memang benar apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Ayat 120 Al-Baqarah. Tidak akan redha sekali-kali. Ini kepada kita orang Islam ni, kata Allah, sehinggalah kita ikut agama mereka. Hatta tattabi'a, hingga kita ikut. Bukan kata hatta tadkhula, hingga mu masuk agama, tak. Dia kata hingga kamu ikut dia, ikut telunjuk dia. Hatta tattabi'a millatahu. Millah mana? Agama, kehidupan mereka. Itulah, ya, dalam suasana Dajjal yang betul-betul Dajjal tak keluar. Mungkin ni anak-anak kecil Dajjal baru, kan? Dalam isu kalimah Allah, dalam isu hukum syariat Islam. Tu hari ni kan. Jadi sebab tu kita kena bijak menyelesaikannya, bijak menanganinya, dan juga, ya, benar-benar menerangkan kepada masyarakat bahawa, ya, apa yang sebenarnya mereka nak. Sedangkan Allah, pahaman kita, Allah tu Tuhan yang Jalla Jalalu. Mereka faham macam mana Allah? Adakah mereka faham Allah seperti kita faham? Kenapa mereka sengaja nak menggunakan kalimah Allah itu? Dan memang kalau mereka faham tidak salah, tetapi kadang-kadang takut disalah gunakan, diletak tempat-tempat yang hina, di tempat yang mulia. Sebab tu ada yang dia buat tattoo dekat tubuh badan, dekat kaki, dekat macam-macam. Kalau dah boleh, maka nescaya mereka akan bebas. Lalu kata dia lagi dalam hadis yang ke-10 ini, tuan-tuan, likulli ummatin. Ini hadis daripada Huzaifah Al-Yamani, salah seorang sahabat Nabi yang Nabi beritahu pasal senarai orang-orang munafik di Madinah. Ini dia. Jadi hadis daripada dia, likulli ummatin majusun wa majusu hadhil ummah alladhi yaqulu la qadara man mata minhum fala tashhadu janazatah wa ma marida minhum fala ta'uduhum wa hum syai'atul dajjal wa haqqun 'ala Allah an yulhiqahum bid dajjal. Rawah Abu Daud fi Sunani Abu Daud. Bagi tiap-tiap umat ada majusinya. Asal majusi ni, ya, orang yang sembah api, majusi. Seperti mana orang-orang
Iran zaman dulu. Nah, orang Parsi, orang Majusi. Dia sembah api, tak tahulah dia percaya kepada api, kan. Okay, macam-macam. Ada orang sembah matahari, ada orang sembah pokok, kan, manusia ni. Manusia dulu, dan sekarang pun mungkin ada yang sembah batu, yang sembah kayu. Nah, macam-macam Tuhan yang diletakkan Tuhan. Semuanya Tuhan yang diada-adakan, tidak benar. Batu kita kena yakin, kita belajar ni, Tuhan yang kita sembah tu adalah betul Tuhan kita, Tuhan semua sekali. Allah yang kita sanjung, yang kita pertahankan kalimahnya. Jangan kita teragak-agak, betul kat Allah ni Tuhan. Ya, macam saya dengar ada ustaz dia sebut, ada orang condemn lah, dia kata kalau kamu sebut Allah tu, Tuhan tu namanya Allah, maka serupa dengan makhluk. Ya? Sebab Allah tak serupa dengan makhluk. Kalau Allah tu ada nama, maka dia serupa dengan makhluk. Dia tak faham. Nah, ayat Quran sendiri sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, kan? Allah sendiri melabelkan dia Allah nama, bukan kita yang letak nama. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku ni Allah. Allah sebut dalam Quran, tidak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku, kata Allah, kan? Bukan kita yang, bukan Nabi Muhammad yang letak nama Tuhan. Dia kata tidak. Kalau letak nama Allah serupa dengan makhluk. Kalau betul sebetulnya Tuhan, dia kata. Jadi kalau Tuhan, Allah sendiri. Kan Allah tu walillahil asmaul husna. Bagi Allah tu ada nama-nama yang indah. Ya? Fad'uhu biha, maka kamu sebutlah, kamu doa, mintalah dengannya. Betul tuan-tuan, kita ada hajat, kan? Al-Ghaniyyu Maha Kaya. Ada orang, ya, saya ingat ada tu guru sebut, kalau kita nak supaya dikayakan oleh Allah, bacalah Al-Ghaniyyu, yang Maha Kaya, yang Maha Kaya, 1000 kali sehari, kata dia. Al-Ghani, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni. Sebab Tuhan yang Maha Kaya, mudah-mudahan dia bagi kita kaya. Nah, ada lagi Al-Jabbar, Maha Gagah, Al-Mutakabbir, kan? Walillahi tis'atu wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah, Nabi sebut. Bagi Allah ada 99 nama yang mulia. Siapa yang memelihara nama-nama Allah, dia jaga, dia cintai nama Allah, dia sayang Allah, dia ikut Allah, dia patuh, dia takwa kepada Allah, masuk syurga dia, dakhalal jannah. Kan kita elok juga sebelum daripada program-program apa kan, Asmaul Husna, Nas'aluka ya, tu bagus, boleh melembutkan hati. Anak-anak kita di rumah pun betul, kalau nak suruh dia ni nakal-nakal, ya, kalau boleh pagi-pagi tu bagi dia nasi Asmaul Husna dulu. Memang ada pengalaman berlaku begitu. Ada satu sekolah tu nakal, bergaduh hari-hari. Ni guru besar dia cerita kat saya, guru besar dia perempuan. Macam mana? Ada mak bapak gangster macam-macam. Di Kuala Lumpur lah, saya tak sebut kat mana. Jadi puas nak ambil, nak buat macam mana, dia kata. Last sekali dia timbul idea lah. Nah, kita sebut nama Allah lah. Dah pagi-pagi, hari-hari Asmaul Husna. Hatta yang bukan Islam pun hafal Asmaul Husna, tuan-tuan. Dan alhamdulillah, kata dia cerita dengan saya sendiri. Dia kata alhamdulillah sekolah saya lepas tu jadi elok, tak bergaduh, tak bertumbuk budak-budak. Sebab apa? Berkat Asmaul Husna. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi kata dia tadi, Majusi bagi umat ini, mereka yang mengatakan tidak ada takdir. Siapa yang mati di kalangan mereka, orang jenis kata takdir Allah tak ada ni, dia kata jangan kamu hadiri jenazahnya. Ya, mereka sakit, kamu jangan pergi melawat akan mereka. Mereka adalah kaum Dajjal. Memang ada hak bagi Allah menghubungkan mereka dengan Dajjal. Ya, memang Allah Ta'ala hubungkan mereka dengan Dajjal. Ya. Mengenai masalah qadar takdir Allah, memang ada di antara orang-orang Qadariyah mengatakan semua perkara berlaku terjadi adalah perbuatan manusia. Ini pegangan mereka. Semua berlaku ni kita sendiri punya usaha. Allah Ta'ala tak berkait langsung, kata dia. Ini dia tolak Allah terus. Yang Jabariyah tu dia melampau kot, kita tak ada apa, Allah semua.
Itu dia. Kita lah Ahlus Sunnah tengah-tengah, tuan-tuan. Ya, kita berusaha kena. Usaha kita tak boleh berkah tanpa izin Allah Ta'ala. Dia, kita semua. Habis kalau kita semua, siapa nak aksiden, tuan-tuan? Kalau kita menentukan baik buruk semua, orang naik jalan raya, siapa nak jatuh gaung? Siapa nak aksiden? Kalau kita boleh tentukan semua. Ya, tak betul lah, maknanya mudah aja. Ya, kita nak anak kita laki, tiba-tiba jadi perempuan. Kalau kita semua, kan? Kita boleh tentu. Tak. Itu Allah Ta'ala. Itu menunjukkan tidak benar pendapat mereka. Bukan takdir. Dia kata perbuatan manusia bukan takdir Allah. Dia tak percaya takdir. Tetapi ada pula orang Qadariyah mengatakan bahawa semua pekerjaan buruk adalah perbuatan manusia itu sendiri, dan semua pekerjaan baik adalah dari Tuhan. Ada juga. Hak bagus sikit, tapi tak bagus juga. Hak baik ni Allah Ta'ala semua punya takdir. Hak buruk ni kita sendiri. Ya, kadang-kadang kalau kita dengar betul-betul, mereka tu kadang terpaut juga. Sebab apa? Takkan kita nak labelkan kejahatan kepada Allah, kata dia. Mestilah Allah Ta'ala ni baik belaka. Itu pendapat pada akal mereka, tetapi hakikatnya tidak begitu. Semua dia datang daripada Allah atas kita punya usaha, kita punya pilihan. Ya. Memang ada di kalangan agama Majusi ada kepercayaan bahawa ada Tuhan menjadikan suatu perkara baik dan ada Tuhan menjadikan perkara yang buruk. Kalau setengah agama tu ada Tuhan baik, Tuhan jahat pun ada. Kan ada setengah kan. Kita Tuhan satu aja. Ya, kepercayaan orang Majusi ditolak oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ataupun Qadariyah tadi. Wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullu min indillah. Allah jawab dalam surah Nisa ayat 87. Apa ni 78? Kalau mereka beroleh kebaikan, kemewahan hidup, mereka berkata ini daripada sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa bencana, mereka berkata ini daripada sesuatu nas yang ada pada kamu. Katakanlah wahai Muhammad, Allah jawab, semuanya itu kebaikan dan kebencanaan adalah berpunca daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala ini tegas menyatakan takdir buruk baik semuanya adalah dari sisi Allah Taala. Itu maknanya qada qadar. Buruk baik suatu perkara yang berlaku dan yang terjadi ke atas diri seorang hanya ada pada pandangan manusia sahaja. Pada pandangan kita lah. Tetapi di sisi Allah adalah sama saja. Kerana Allah memperbuat apa yang dikehendakinya, sebagaimana firman-Nya fa'alul lima yurid. Ya, Allah berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Suratul Buruj ayat yang ke-16. Itulah yang kita boleh simpul ataupun yang boleh sebut berkaitan dengan beriman kepada qada, ini takdir Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jangan menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita ada iman kepada takdir ataupun qada, ketentuan dan ketentuan dan pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala ini, sesuatu berlaku yang menimpa diri kita, hatta Covid ke apa ke, kita kena terima sebagai hamba. Memang kita berusaha dengan SOP, tapi kadang-kadang kita kena balik kepada Allah. Usaha kita kadang-kala berhasil, kadang-kala tidak berhasil. Tetapi bab usaha kena usaha, sakit kena berubat. Sebab kita tak boleh serah kepada Allah, kita kena usaha. Allah tu kan menyempurnakan usaha kita. Jadi manusia tidak daripada takdir Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan, dan kita baru mula dalam bulan ini, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan pun masih sihat, segar bugar. Ada yang ada kena Covid kat sini? Tak ada tak? Tak ada. Yang meninggal saya tengok adalah seorang dua orang, ada sahabat hantar kan. Yang sampai masa nak macam mana, kita pun samalah. Cuma yang kita kena fahami, yang kita kena standby lah. Dengan apa? Dengan amal-amal yang soleh. Sebab dia benda tu sebagaimana kita sebut tadi lah, kita berusaha macam mana, jumpa pakar sekalipun sampai masa meninggal juga.
Orang yang sakit dah bertahun-tahun kadang-kadang tak mati-mati pun. Nah, itulah ya. Tapi yang paling penting kita dalam keadaan bersedia ataupun tidak itu. Ya. Jadi kalau kita rasa kurang pahala, banyakkan amal sikit. Kalau kita dulu memang banyak, mungkin zakat pun tak kisah, apa pun tak kisah, kita bayar zakat, kita bersedekah. Nah, dalam suasana hari ini sedekah sangat diperlukan. Sebab apa? Orang rata-rata memerlukan bantuan dan sebagainya, termasuk surau dan sebagainya dah perlu bantuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan bermulanya kuliah pada bulan ini dan seterusnya, mudah-mudahan terus imarah lagi lah seperti mana biasa sebelum ini, dan semoga Covid yang melanda kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Taala ni boleh Allah Taala angkat kun fayakun je, tapi perlu kepada usaha kita juga, pematuhan kepada SOP dan juga kita punya usahalah nak mengelak gejala tersebut. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.